Hai guys, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Miro Aiman dalam YouTube channel DPP Studios. Kita akan sambung lagi kita punya infotainment. So dah macam sesi mengajak lah ni, macam PDPR kan, kita nak buat infotainment. Hari ni kita nak cerita lagi tentang player yang taklah baru, bukanlah new signing, tapi dia sambung lagi daripada musim lepas. Sebab musim lepas dia hadir ke Penang sebagai seorang player yang di-loan-kan saja daripada KL City FC. Tapi bila musim ni dia dah sign tu kira tak ada status loan tu. So dia memang sign terus dengan Penang untuk musim 2022 ni. Dan player ni, okey, lepas ni kita akan sembang lebih detail pasal player ni. Saya reveal nama dulu. Player ni adalah Azim Rahim, ataupun nama penuh beliau adalah Abdul Azim bin Rahim. Beliau berasal dari Melaka dan berusia 25 tahun, mempunyai ketinggian 1.73 meter. Fizikal sebagai seorang striker perfect bagi saya, memang solid, kejap. Cumanya dari segi ketinggian mungkin dia kalah kalau nak dibandingkan dengan Kasar kan. Challenge ball memanglah menang kat Kasar, tapi speciality Azim Rahim ni, kaki kanan boleh shooting, kaki kiri boleh shooting, heading pun challenge ball berani. Bab gaduh nombor 1. Azim Rahim ni dia ada nama panggilan sebenarnya. Nama panggilan beliau adalah Balo, ataupun singkatan kepada Balotelli. So kalau siapa jumpa Azim Rahim lepas ni dekat luar stadium ke apa, panggil dia Balo, jangan panggil Azim. Okey. Dan garang ni, muka dia garang macam Balotelli. Dan apa yang special tentang Azim Rahim ni, dia boleh main dua ataupun tiga posisi macam tu, striker dan juga flank, kiri kanan. Dan dia sendiri cakap yang kalau dia diberi peluang untuk main flank, dia akan cuba sedaya upaya untuk sesuaikan diri dalam posisi flank tu. Tapi kalau based on performance dia last season, saya yakin dengan kemampuan Azim Rahim untuk main di posisi striker ni, lagi-lagi backup kepada Casagrande. Sebab kita kena ada dua option sebenarnya dalam main. Kita tak boleh terlalu nak mengharapkan target man. Bila ada Kasar, memang saya tak nafikan Kasar tu dia punya komitmen dengan tim cukup bagus, dan dia boleh contribute something, lagi-lagi bila waktu-waktu yang kita perlukan kemenangan. Okey, tapi ada kalanya kita perlu switch dan kita perlu tukar kita punya plan, dan mungkin boleh memasukkan Azim Rahim bergandingan dengan Jeffrey Chu kan, supaya kita dapat bina satu kombinasi yang baru dan boleh bagi impak yang lebih dalam barisan serangan kita. Dan Azim Rahim ni, apa yang special tentang beliau sebagai seorang striker, dia ada speed dan keupayaan untuk melarikan diri dari perangkap offside. Tak percaya? Kalau tak percaya cakap saya, tengok balik highlight game perlawanan latihan, walaupun perlawanan latihan, tapi tengok balik highlight time Penang lawan XAMB FC. Azim Rahim 2-3 kali dia berjaya melepasi perangkap offside yang telah pun dilakukan oleh pihak lawan. So itu adalah salah satu speciality yang ada dalam seorang striker. Tak semua striker ada naluri macam tu tau. Maknanya dia tahu bila perfect timing untuk lepaskan diri dia daripada perangkap offside. So tu satu benda yang bagus bila kita dapat Azim Rahim secara tetap ni. Dan dua belah kaki pun dia boleh shooting. Kaki kiri dia pun boleh tahan. Apa nak buat kalau dia rembat kan. Kalau kaki kanan tu kita tahu kaki dominan, tapi bila kaki kiri dia boleh shooting, maknanya dia seorang striker yang versatile. Dia ada kelebihan dari segi kepantasan, dari segi shooting, accuracy dan sebagainya. Dan kita nak sembang sikit, tim mana yang Azim Rahim pernah main sebelum ni. Antara tim yang Azim pernah wakili ataupun Balo pernah wakili adalah, dia mula dengan Piala Presiden dulu, Piala Presiden Felda United. Time tu tahun 2015-2016, 2 musim. Kemudian 2017 Azim Rahim main untuk tim A Asia dalam saingan Liga FAM. Lepas tu main dengan Velcro 2018. 2019 masuk Felda balik, daripada Velcro pindah ke Felda. Kemudian 2020 masuk ke KL. Dan 2021 pun still lagi KL, tapi half season sahaja. Dan lepas setengah musim tu, Azim Rahim di-loan-kan ke Penang dan berjaya jugalah dapatkan minit permainan. Dan 2022 ni dia telah pun sambung kontrak secara tetap dengan Penang FC. Apa target Azim Rahim? Ni special ni, saya nak review untuk semua penonton di DPP Studio. Target dia nak dapatkan sebanyak minit yang boleh dengan Penang untuk tahun 2022. Dan saya tanya dia, kalau Azim dapat lah, kalau Balo dapat minit bermain dengan banyak, at least lah Balo target berapa gol nak skor dalam Liga Super 2022 ni, Liga Super ataupun Piala FA, Piala Malaysia dan sebagainya. Dia cakap simple lah, dia tak ada target. Dia cakap
Target saya setiap kali saya main, saya nak score gol. Oh, dia punya confident tu lain macam. Striker macam tu yang kita perlukan sebenarnya. Bila dia ada confident, dia akan berani untuk ke depan dan nak capai target dia tu. Alright. Dan apa yang saya harapkan daripada Azim Rahim untuk 2022, kita dah tahu kemampuan Azim Rahim macam mana. Walaupun dia tak dapat bermain dengan sangat kerap, dia masuk pun macam last season dalam second half macam tu, tapi kita dah tahu dah dia ada skor gol tanduk dengan Penang, dia boleh challenge ball, dia berani ke depan. So untuk 2022, saya harap yang Azim Rahim akan lebih diberikan kepercayaan untuk bermain, untuk mengemudi barisan serangan Penang FC. Tersasar dah kan sembang pasal Balor ni. Sebab Balor ni seorang player yang garang. Saya rasa dia garang sebab tengok muka dia mula-mula. Saya takut sebenarnya nak interview Azim Rahim ni sebab nampak dia macam garang. Takut sekali dia tackle saya kan, naya kan. So 2022 ni saya harap Azim diberikan lebih minit bermain dan dapat bantu pasukan jaringkan lebih banyak gol. Alright, apa kata anda sebagai penyokong Penang dengan kehadiran Azim Rahim dalam skuad Penang 2022? Okey, boleh tinggalkan dekat ruangan komen macam biasa. Kita sama-sama sembang pasal new signing kita. Semua tahu nak tunggu Liga start, kita santai-santai dulu. Nanti bila Liga dah start baru kita analisis, okey? Jangan risau. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya, Amirul Aiman. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.